Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah muslimin muslimat, pada malam ini dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama dalam satu diskusi ilmu berkaitan dengan ibadah korban. Bersama dengan kita pada malam ini tak lain tak bukan Profesor Madya Dr. Muhammad Ruzaimi bin Ramli, merupakan Rektor College Universiti Islam Perlis. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita akan berdiskusi berkaitan dengan ibadah korban. Sebut saja korban, tak lama lagi kita akan tempuh bulan Zulhijjah. Bila main saja Zulhijjah, sinonimnya orang Islam kita semua akan melakukan ibadah korban, yang mana kita akan solat Hari Raya Aidil Adha. Jadi tentang korban, insya-Allah kita akan adakan perbincangan, kita akan adakan diskusi bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Doktor. Mungkin doktor boleh ceritakan dengan ringkas atau bersama ringkas tentang maksud korban itu sendiri dan sejarah pensyariatannya. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama membicarakan serba sedikit berkenaan dengan ibadah korban yang kita akan laksanakan tak lama lagi. Baik, bila menyebut tentang korban ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-udhiyah. Ya, sebab itu hari raya itu dipanggil Idul Adha. Udhiyah ataupun korban itu definisinya ialah menyembelih haiwan yang tertentu pada waktu yang tertentu kerana Allah Subhanahu wa taala dan disedekahkan kepada golongan yang tertentu. Maksudnya bila kita sebut haiwan, bila kita sebut korban ini adalah sembelihan haiwan. Haiwan yang tertentu. Maksudnya nak sembelih korban ni mesti sembelih sama ada unta ataupun lembu ataupun kambing. Jadi tak bolehlah saya tahu ni korban ustaz, saya nak korban ayam. Kan? Ayam tak termasuk menurut majoriti ulama. Tak masuklah. Kerana disebut al-an'am. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu yang tertentu. Sembelih tu pada waktu yang tertentu. Waktunya ialah pada hari raya Idul Adha, selepas daripada dilaksanakan salat hari raya sehingga hari tasyrik. Di hujung hari tasyrik, habis je hari ketiga hari tasyrik tu, masuk je maghrib, maka tak boleh untuk dilaksanakan lagi korban. Jadi kalau orang yang sembelih pada waktu selain daripada waktu korban, dia tak nama korban lah. Nama dia adalah sembelihan biasa. Okey. Bila disebut tentang korban ini, ya, ada waktu yang tertentu dan kita sembelih kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembelih kerana siapa-siapa lah, yang lain selain daripada Allah. Kalau sembelih untuk jin, tak boleh lah, tak dinamakan korban lah. Baik. Apa hikmah pensyariatan korban ni tuan-tuan? Hikmah pensyariatan korban ni adalah untuk kita menzahirkan syiar, yang mana haiwan korban ini Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan haiwan-haiwan yang ada di atas muka bumi ini untuk kegunaan insan. Yang mana yang halal boleh kita makan dengan sembelihan, ataupun kita dibenarkan untuk makan kalau dia ni haiwan air, maka tak perlu disembelih. Jadi bila masuk hari raya korban dan hari tasyrik,
Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pensyariatan korban ini supaya kita menzahirkan syiar yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ini. Jadi sebab itu dituntut daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala bagi kat kita sepanjang tahun. Kita makan daging selalu. Jadi pada hari raya Korban dan hari Tasyriq disyariatkan untuk kita sembelih dan kita sedekahkan sebahagian daripadanya kepada orang yang jarang untuk makan daging. Jadi sebab itu menurut majoriti ulama diwajibkan kita bersedekah sebahagian daripada haiwan korban itu, dan afdalnya adalah sepertiga. Itu afdal. Kurang daripada tu boleh, tetapi jangan tak sedekah langsung. Jangan tak sedekah langsung. Kerana dalam hadis clear menyebutkan kulu waddakhiru watasaddaqu, ataupun kulu watasaddaqu waddakhiru, makanlah daripada daging korban itu, ya, kemudian bersedekahlah ataupun simpanlah dan bersedekahlah. Jadi bersedekah itu adalah satu kewajipan. Afdalnya adalah sepertiga. Dan selain daripada itu, korban ini sangat berkait rapat dengan syariat ataupun dengan sirah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya. Yang mana kalau tuan-tuan baca dalam Quran, memang Allah Subhanahu wa taala pada peringkat awal memberikan mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam supaya Nabi Allah Ibrahim ini menyembelih Nabi Ismail. Oleh kerana mimpi itu adalah wahyu, maka Nabi Ibrahim pun laksanakan. Ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai anak kecilku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelih kamu, maka lihatlah apa pandangan kamu dalam masalah ini. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, laksanakanlah seperti mana yang engkau diperintahkan. Engkau akan dapati aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni pun pergilah bawa Nabi Ismail ni, kan, nak pergi sembelih dia. Sebenarnya kalau kita baca sejarah Nabi Allah Ibrahim ni, ya, banyak benda yang kita buat, ibadat-ibadat besar ni, berkaitan dengan perjuangan Nabi Ibrahim ataupun sirah Nabi Ibrahim. Tawafnya, sa'inya, ya, korbannya ada kaitan. Kerana dalam banyak-banyak Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan di atas muka dunia ni, hanya 2 Nabi yang Allah Ta'ala beri gelaran kepada mereka dengan gelaran Al-Khalil ataupun Khalilullah. Siapa itu Khalilullah? Iaitulah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 nabi ni je dapat gelaran Khalil. Apa itu khullah? Khullah itu ialah kita panggil penuhnya perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan Allah dalam setiap keadaan. Maka sebab itu kalau kita tengok sejarah Nabi Ibrahim ni, satu sejarah yang membuktikan kepada kita bagaimana seorang hamba tunduk kepada arahan Tuhan dalam setiap perkara. Dalam banyak perkara dia tunduk. Walaupun arahan Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya tidak boleh dicapai munasabahnya pada pemikiran kita, ataupun tidak dapat kita fikir apa hikmah yang Allah Ta'ala ingin di sebalik arahan ini. Yang pertama, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih kecil dekat Mekah. Jadi bila letak kat situ, bukan ada siapa pun kat situ, kering kontang. Sehingga kan dalam riwayat, apabila Nabi
Allah Ibrahim meletakkan Hajar dan juga Ismail, dan Ibrahim pun beredar nak balik ke tempat dia balik. Hajar panggil Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, kau nak ke mana? Wahai Ibrahim, kamu nak ke mana? Adakah Allah yang memerintahkan kamu untuk tinggalkan kami di sini? Allahu amaraka bihadza. Adakah Allah yang suruh kamu tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim kata ya. Maka Hajar kata, "Kalau begitu pergilah balik." Falayudhi'anallahu idzan. Kalau begitu Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan kami. Allah tidak akan abaikan kami. Kalau itu arahan Allah. Maka Nabi Ibrahim pun balik. Tuan-tuan cuba bayang, kita nak tinggal anak dan isteri di tempat yang kering kontang. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Saya meletakkan anak saya dan zuriat saya di satu lembah yang tak ada tanaman. Kan? Sanggup? Kita kadang-kadang nak biar anak isteri kita di rumah dalam keadaan kita pergi outstation pun, kita penuhkan peti ais dengan makanan untuk diorang ni ada bekalan kalau jadi apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sanggup. Satu. Yang kedua, lepas daripada Nabi Ismail ini dan Hajar diberikan oleh Allah dengan air Zam-Zam, hiduplah Ismail ni. Kan? Hiduplah Hajar ni. Bila besar aja, Allah Ta'ala suruh sembelih. Sembelih tu pula dengan tangan sendiri. Tuan-tuan cuba bayang, ayah tuan-tuan orang saleh, kan, orang baik, balik pada masjid, tidur, bangun-bangun dia kata kat tuan-tuan, sebenarnya ayah mimpi semalam Allah suruh ayah sembelih kamu. Macam kita kata apa? Ya, semalam tidur cuci kaki tak? Kita tak percaya terus. Walaupun ayah kita orang saleh, oh itu mainan tidur. Dan itu betul. Itu betul sebab ayah kita bukan Nabi. Tapi Nabi Ismail ni ayah dia Nabi, dan mimpi Nabi ni wahyu. Sebab tu dia kata, if'al ma tu'mar, wahai ayahku, buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku ni dengan kehendak Allah tergolong dalam kalangan orang yang sabar. Bukan saja Nabi Ismail tu sabar, Nabi Ibrahim juga sabar. Kalau dia hantar ke orang lain untuk sembelih tu mungkin ringan lagi. Ni dia kena sembelih dengan tangan dia. Tapi Allah Ta'ala gantilah. Nak tengok sejauh mana Nabi Allah Ibrahim ini mendahulukan arahan Allah berbanding perasaan dia, sehingga dia digelar Khalilullah. Hari ini, pada zaman ini, bila kita korban, maka syiar yang pernah dihidupkan di zaman Nabi Allah Ibrahim itu perlu diperingatkan sentiasa, supaya kita ni paling tidak mengambil Nabi Ibrahim itu sebagai contoh, mengambil semangat Nabi Ibrahim dalam mendahulukan Allah pada setiap keadaan itu sentiasa menjadi matlamat kita, kan? Kerana ramai di zaman ni manusia yang mendahulukan kepentingan peribadi berbanding agama, kan? Kadang-kadang dia nak jaga puak dia lebih daripada nak jaga agama. Biarlah orang nak kata apa pun, yang penting puak saya terjaga. Biarlah kawan saya nak kata apa pun, sampai lingkup agama pun tak apa, kan? Orang nak sebar hadis palsu pun tak apa, yang penting dia kawan saya. Siapa lawan kawan saya, walaupun dia baca hadis palsu, maka dia tu Wahabi. Ini bukan semangat nak jaga agama, ini semangat nak jaga kawan. Maka kita kena banyak muhasabah diri, kan? Kita kena banyak muhasabah diri, terutamanya bila membaca sejarah Nabi Allah Ibrahim. Walaupun terpaksa pada peringkat awal untuk menyembelih anak dia, dia sanggup. Sehingga Allah Ta'ala ganti dengan yang lain. Jadi syariat ini diteruskan sehingga pada zaman kita, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Nabi-Nya
untuk membacakan ayat Al-Quran. Sebahagiannya Allah Ta'ala kata apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. Wa nusuki, sebahagian ulama tafsir mengatakan adalah udhiyah. Sebahagian ulama tafsir mengatakan itulah pensyariatan korban. Fasalli li rabbika wanhar. Perkataan wanhar dalam surah yang paling pendek ini, menurut sebahagian ulama ialah mereka mengatakan inilah ibadah korban. Bahkan Nabi SAW sendiri pun, ketika bermulanya pensyariatan korban, Nabi sendiri berkorban. Seperti mana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata para sahabat, dhahan Nabi SAW bikabshain al-amlahain. Nabi SAW berkorban, menyembelih 2 kibas amlahain. Yang ni ada beza sikit lah. Ada yang kata berwarna putih, ada yang kata putih dengan tumpuk sedikit berwarna hitam. Dan Nabi SAW sendiri korban. Dan ada riwayat menyebutkan sejak daripada pensyariatan korban itu disyariatkan oleh Allah, maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan amalan untuk menyembelih korban itu. Dan ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama kata korban ini adalah wajib. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, dan pendapat ini disokong oleh Ibn Taymiyah. Sebab itu kalau kita tengok geng-geng Bangladesh, geng-geng Hanafi kan, geng-geng India, Muslim India Muslim ni, mereka akan kita panggil apa, kumpul duit tahunan, kumpul duit, tabungkan duit sampai raya korban, mereka korban, kerana menurut mereka ibadah korban ini wajib. Tetapi menurut majoriti ulama daripada mazhab mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i dan juga Hambali, mereka mengatakan pensyariatan korban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkad, sunat muakkad. Tapi bila sebut sunat muakkad ni, jangan kita rasa macam alah sunat muakkad tak payah buat lah kan. Sunat muakkad ni maksudnya kita kena pulun buat lah. Seperti mana kita melakukan salat rawatib tu kan, qabliyah ba'diyah tu, begitu jugalah kita kena aim untuk laksanakan ibadah korban pada setiap tahun jika ada kesempatan dan waktu. Itu dulu, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita akan ke persoalan yang seterusnya, doktor. Insya-Allah menakan banyak persoalan yang ditimbulkan pada malam ini. Jadi kita akan pergi satu persatu. Jadi soalan yang kedua, sinonimnya bila datangnya musim sembelihan ataupun hari raya haji, kadang-kadang ada tempat berlaku lambakan daging, dan kadang-kadang ada dia dapat daging ni banyak sampai dia kata nak jual daging ni. Dan apakah hukum, doktor, kita menjual daging korban? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah hukum kita bagi daging korban kita itu kepada orang kafir? Mungkin doktor boleh bagi sedikit pencerahan kepada kita semua. Baik. Di dalam hadis Ali bin Abi Talib ada menyebutkan, dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnih. Ali bin Abi Talib kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk saya berdiri pada haiwan korban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyembelihnya, wa atasaddaqa minhu ataupun atasaddaqa bihi, untuk aku bersedekah dengannya. Ya. Kemudian Ali bin Abi Talib kata wa alla u'tiyal jazzara minhu, dan tak boleh bagi tukang sembelih itu upah daripada daging korban tu. Wa qala wa nahnu nu'tihi min indina, Ali kata kami beri upah lain daripada duit kami, daripada harta kami, selain daripada daging korban tu. Maksudnya haiwan korban ini bila kita sembelih, kita sembelih kerana Allah. Dia berbeza dengan sesuatu yang kita sembelih untuk mendapatkan keuntungan. Kerana haiwan korban ni kita sembelih untuk mendapatkan pahala, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sebab itu
tidak dibenarkan untuk kita menjual daging korban ni. Sikit pun tak boleh. Kita kena bahagi 3 lah paling afdal. Kita makan 1/3, kita hadiahkan kepada siapa-siapa yang kita nak 1/3, dan kita sedekahkan kepada orang miskin 1/3. Jadi itu yang terbaik. Tak boleh untuk kita jual daging korban ni. Kalau banyak macam mana ustaz? Banyak sangat, kan? Kalau banyak sangat, maka di situlah datangnya fatwa-fatwa ulama semasa mengatakan di sana ada keperluan untuk orang kata apa, ditinkan ataupun divacuumkan supaya dapat diberikan kepada negara-negara yang lebih memerlukan. Negara-negara miskin yang tak dapat makan daging tu kita boleh hantar. Walaupun ada sebahagian ulama menentang benda ni. Dia kata tak boleh hantar daging korban ni lebih daripada jarak yang membolehkan kita untuk qasar salat. Tapi oleh kerana terlalu banyak, contohlah dekat Saudi terlalu banyak daging korban, kan? Maka Arab Saudi kata kalau kita simpan akan jadi rosak. Daripada rosak, lebih baik kita hantar pergi negara yang memerlukan daging korban berkenaan untuk dimakan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan memberi daging korban kepada orang kafir. Ulama ada 3 pendapat. Sebahagian ulama, seperti yang disebutkan oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh. Kerana daging korban ni adalah daging yang kita sembelih kerana Allah ibadat. Jadi tak boleh lah. Manakala sebahagian ulama yang lain, seperti mana yang disebutkan dalam sebahagian kitab Maliki, mengatakan makruh. Dan mazhab Hambali mengatakan dibenarkan untuk kita memberi makan kepada orang kafir menggunakan daging korban. Sebab dia kata dia termasuk dalam pemberian baik. Dengan syaratlah kafir itu bukan kafir yang memusuhi orang Islam, bukan kafir harbi lah. Dia kafir yang duduk dalam negara Islam, tidak memerangi orang Islam. Wallahu ta'ala a'lam, saya cenderung kepada pendapat yang ketiga ini. Terutamanya jika ada keperluan untuk kita berikan, sama ada untuk kita jinakkan jiwanya, kerana zakat pun dibayar untuk Allah, kan? Dibayar untuk dapatkan pahala. Maka mazhab Hambali juga membenarkan kita memberi zakat kepada mu'allaf yang merangkumi orang yang kita nak jinakkan jiwanya kepada Islam. Ataupun kalau ada keperluan, contohnya jiran kita ni bukan Islam, kita bagi semua daging korban ni kepada jiran yang ada, tiba-tiba dia tak dapat, dia pun tanya, you bagi daging, saya tengok, kan, saya tengok you bagi daging pada semua orang, saya tak dapat. Saya tengok daging bukan daging biasa, Wagyu A5. Tuan-tuan tahu Wagyu? Wagyu ni daging mahal lah. Tambah pula A5, kan. A5 ni dia punya apa, marbling dia paling mahal sekali lah. Kalau betul lah, saya pun tak tahu sangat bab daging ni, kan. Saya pun kadang-kadang harap orang belanja je lah, kan, daging-daging mahal ni. Tapi dia tanya lagi, maka kita tak ada masalah lah untuk bagi. Kita boleh ambil lah pendapat yang membenarkan ini. Tetapi lebih utama untuk didahulukan orang Islam. Lebih utama untuk didahulukan orang Islam. Wallahu a'lam. Okey, baik. Untuk persoalan yang seterusnya, bila datangnya orang panggil apa, musim sembelihan, ada certain tukang sembelih ataupun orang yang buat kerja sembelihan ni, dia sembelih dalam keadaan ada daging tu, mungkin dia tak perasan dari segi kepala lembunya, sedangkan dalam kepala lembu tu ada daging, dan ada tulang rusuknya yang tercicir barangkali, dan ada tulang-tulang haiwan yang disembelih itu pun mungkin tak perasan, secara tak langsungnya tercicir, ataupun tak tahu nak buat apa, ataupun bagaimana cara untuk uruskan daging-daging ataupun tulang-tulang haiwan sembelihan ni. Mungkin doktor boleh bagi pencerahan, sebab kita tengok 2-3 menjak ni orang kurang bagi perhatian ataupun kurang cakna kepada pengurusan tulang-tulang haiwan sembelihan. Okey, berkaitan dengan tulang-tulang haiwan sembelihan, kan. Lepas daripada kita sembelih haiwan korban ni, kita buat sup, kan. Lepas tu, lepas kita makan, dia ada tulang, kan. Tulang mana ada orang kunyah? Takkan kita nak blender pula tulang makan, kan. Jadi timbul satu persoalan, macam mana tulang-tulang ni
adakah tulang-tulang ni kita boleh buang macam biasa ataupun kita kena tanam dia? Kalau tuan-tuan melihat kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Islam Web, Islam Web pernah ditanya soalan ni. Kalau tuan-tuan boleh, kalau boleh baca Arab lah kan, boleh tengok fatwa tu. Dia kata di sana tidak ada beza di antara tulang korban dengan tulang haiwan lain yang halal. Jadi kita uruskan dengan cara yang samalah. Dan kalau tulang tu tak boleh nak buat apa, maka tulang tu bolehlah kita buang. Cuma saya lupa tadi, berkenaan dengan daging korban tak boleh nak dijual. Tapi tiba-tiba kita tengok kulit dia banyak kan? Kulit haiwan korban ni banyak, dan tak dapat nak disedekahkan kepada orang miskin. Orang miskin tak mau ambil kan. Kulit kan ada nilai sebenarnya kulit ni. Jadi orang miskin tak mau ambil. Dia kata tak mau kulit. Tapi kalau sebahagian tempat mungkin habis. Kalau dekat Indonesia dia orang makan kan kulit lembu ni. Dia orang packing balik, dia orang makan kulit. Tapi kalau kat tempat di Perlis ni tak tahulah makan ke tidak kan. Makan kulit lembu? Tak makan. Kulit ayam tak makan. Kulit ayam pun kami tak makan ustaz, apatah hari kulit lembu kan. Jadi kalau kulit ni tak dimakan, boleh tak kita jual? Di sini ada perbezaan pandangan juga dalam kalangan ulama. Majoriti ulama tak membenarkan juga. Dia kata tak boleh. Bagilah orang miskin, dia kata kalau orang miskin nak. Kalau tak boleh buat apa. Memang tak boleh jual. Kerana hadis yang saya sebut tadi, hadis Ali bin Abi Talib, tak boleh. Okey. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, pandangan Hanafi. Hanafi kata, mazhab Hanafi, dia kata untuk kulit haiwan korban ni boleh dijual, walaupun sepatutnya lebih utama untuk disedekahkan kepada orang miskin. Tapi kalau tak boleh, dah banyak sangat dan benda tu ada nilai, lebih baik jual, dia kata. Jual kepada orang yang nak, kemudian dapat dia punya harga tu, dapat hasil dia tu, hasil jualan tu, sedekah kepada orang miskin. Itu pandangan kedua lah. Jadi saya tengok pandangan kedua ni dibenarkan. Bolehlah kalau kita ambil, kalau betul-betul dalam keadaan kulit tu banyak dan harga kulit tu, hasil jualan tu boleh dimanfaatkan oleh orang miskin. Maksudnya kita optimumkan daripada kita membazir dengan kita buang dia. Tapi kalau ada orang miskin yang nak kulit tu, kita bagi ya. Tapi kalau orang miskin tu pula, dia dapat daging tu kan, dia dapat daging korban, lepas tu dia nak jual daging korban tu untuk dapatkan nak dapatkan duit, boleh tak? Yang tu tak jadi masalah, sebab dia dapat tu, dia dah dapat, dah jadi milik dia dah. Dia dah jadi milik dia. Wallahu a'lam. Okey, persoalan yang seterusnya doktor, boleh ataupun tidak tukang sembelih ataupun tim sembelihan diambil daging korban untuk dijadikan sebagai upah? Bahkan ada pernah kita dengar cerita sebelum-sebelum ni, ada certain tempat bila mana diamanahkan untuk buat korban, untuk handlekan lembu, untuk korbankan lembu tersebut, bila dibagi kepada orang-orang yang pemilik tuan mempunyai daging ni, tiba-tiba benda ataupun daging yang hilang tersebut, contoh harimau menangis kan, dapat pun kiranya menangis lah, sebab tak dapat harimau menangis. Ada setempat yang hilang, dan benda ni kalau kita tengok dalam masyarakat sendiri, dia kurang perhatian ataupun kurang kesedaran. Bahkan ambil bahagian yang bukan bahagiannya, tak dibenarkan sama sekali. Dan mungkin doktor boleh terangkan sebuah sedikit tentang persoalan yang ditimbulkan. Okey, tadi saya dah sebut dah hadis Ali bin Abi Talib, yang mana Ali mengatakan Nabi SAW tak benarkan untuk kita jadikan haiwan korban ini, sebahagian daripadanya, sebagai upah kepada tukang jazar. Jazar ni kira tukang sembelih dan lapah lah kan, yang tolong uruskan tu. Wa nahnu nu'tihi min indina, kata Ali, kami berikan duit upah daripada poket kami sendiri kepada tukang lapah tu, kepada tukang sembelih tu.
Jadi nak tunjukkan kat sini, benda tu tak boleh dijadikan sebagai bayaran, tak boleh. Daging tak boleh dijadikan sebagai bayaran. Jadi kalau tak boleh, maka pelapah tu kalau nak ambil upah, dia kena ambil upah lain. Ambil duit lah. Dia ambil duit. Saya kata kalau saya nak saya lapah, saya ambil charge lah RM200 untuk satu ekor lembu. So kita bayar pakai duit kita. Okay, itu pertama. Yang kedua, bagi orang yang menguruskan korban ni, dia menguruskan penyembelihan orang. Asalnya kita elok sembelih sendiri dengan tangan kita, kan? Seperti mana Nabi SAW sembelih sendiri dengan tangan Nabi 2 ekor kibas yang Nabi korbankan, iaitu yang saya sebut tadi, bikabsyain amlahin, 2 kibas yang berwarna putih dengan sedikit tumpuk hitam menurut tafsiran sebagian ulama. Okey, kalau tak mampu, dia tak berapa confident. Sebenarnya sembelih ni senang aja, tapi dia tak berapa confident lah ustaz. Dia kata takut nanti lepas saya sembelih dia bangun, dia lari balik. Takut, kan? Jadi dia tak confident, dia wakilkan kepada kita. Jadi bila dia wakilkan pada kita, kita kena tahu akad wakalah, akad perwakilan ni, dia ada butiran-butiran yang mana kita kena patuhi. Kalau dia kata saya wakilkan awak untuk sembelih sahaja dan lapah, maka wakil tu perlu ikut yang tu lah, sembelih dan lapah. Tak boleh ambil, kan? Jangan pergi ambil pula. Dia suruh, dia akad wakil kita untuk apa? Sembelih, lapah, sudah. Dan kita dah sembelih, dah lapah, dah potong, letak satu tempat. Tuan, ini haiwan sembelihan tuan tadi, korban tuan tadi dah selesai. Jadi macam mana cara nak buat ni? Nak bahagikan macam mana? Dia kata, masuk dalam plastik semua, saya nak bawa balik, saya nak bahagi sendiri. Dan kita kena bagi. Kalau daripada awal kita tak minta upah, maka tak boleh kata apa dia nak ambil. Tapi kalau dia kata, kita kata kat dia, saya nak suruh saya sembelih, nak suruh saya lapah, boleh, saya ambil RM200. Dia bagi kat kita RM200, lepas tu dia ambil daging tu, dia boleh bawa balik. Tapi kalau daripada awal, masa akad wakil tu, katalah AJK Masjid letakkan butiran yang jelas, setiap daripada daging korban ini yang apa, yang telah disembelih, masjid wakil adalah wakil kepada orang yang masuk, dan masjid berhak untuk bahagikan dengan memberi sedikit ataupun sepertiga kepada orang yang memiliki korban itu. Yang tu boleh lah. Yang tu masjid boleh bahagikan. AJK masjid lah, AJK orang kata apa, program boleh bahagi. Sebab itu dalam bab akad perwakilan ni kena jelas. Kalau akad tu tak didetailkan pembahagian, kita tak boleh ambil, kan? Dan itu hanya terhad kepada pihak yang diwakilkan. Manakala orang yang tak diwakilkan, jangan pergi pandai-pandai pula pergi ambil. Dia tengok, ui, ekor lembu ni best lah, kan? Sembelih je hilang dah ekor. Mana pergi? Tak tahu. Dia dikira mencuri. Dah lah haiwan tu haiwan korban, dia pergi curi pula, kan? Tu jangan, kan? Daging rimau menangis tadi, kan? Biarlah rimau yang menangis, biar tuan dia tak menangis lah. Bagilah bahagian tuan dia tu. Itu yang kedua. Kadang-kadang ada orang dia tak tahu hukum, belum lembu kena sembelih, ekor dah hilang dulu. Lembu pemilik, mana ekor aku? Kan? Jangan. Kerana benda ni, kalau ma'ubina anil hayy fahuwa mayyit. Itu satu kaedah. Apa yang terputus daripada haiwan yang hidup sebelum disembelih, kita potong ekor dia, ekor tu bangkai, tak boleh makan. Tak apa ustaz, kita baca bismillah jadi halal. No, tak boleh. Benda tu adalah bangkai yang tidak dibenarkan. Kita berdosa lah kerana ambil harta orang tanpa izin. Wallahu a'lam. Okey, baik. Persoalan yang seterusnya, doktor, boleh ataupun tidak kita time nak buat korban tu, satu tumpuk tu kita niatkan atas penama yang ramai? Memandangkan musim sekarang, zaman sekarang, sinonimnya lembu, kambing pun dah naik harga.
ada yang sampai 1000 lebih ataupun 800 barangkali. Dan yang kedua, yang manakah afdal doktor, sama ada kita buat ataupun melakukan korban dalam negara atau di luar negara? Mungkin doktor boleh bagi pencerahan, sebab dalam Facebook pun doktor tengok kan masyhur dengan korban ni. Mungkin boleh bagi pencerahan kepada kita semua. Okey. Pertama berkenaan dengan apa tadi? Pertama berkaitan dengan setumpuk daging korban. Okey. Dalam riwayat Muslim, para sahabat mengatakan Nabi SAW mengarahkan agar satu unta ataupun seekor unta itu dibahagikan kepada 7 bahagian. Manakala lembu juga 7 bahagian. Dan kambing 1 bahagian. Maksudnya, kalau seseorang itu beli seekor lembu, dia kongsi 7 orang. Setiap seorang itu ada penama lah, maksud setiap 1 bahagian tu 1 nama, maka ia dibenarkan. Unta pun sama, dibenarkan. Ya. Manakala kambing hanya 1 nama je lah. Tapi kalau lah kata harga mahal, dia kata kambing pun dah mahal sekarang ustaz, jadi kami kongsi-kongsi, kami beli seekor kambing, nama ramai-ramai, maka tidak dibenarkan. Kerana 1 bahagian kambing untuk 1 penama sahaja. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Tetapi kalaulah dia kongsi-kongsi duit, dia masuk 1 nama, kan macam kita tengok adik kita, dia ni tak pernah buat korban ni, kita pun kesian, kita buat korban tapi kita bagi duit kat dia. Nah dek, kau ambil duit ni, kau pergi beli haiwan korban. Abang dengan kakak dah, orang kata apa, tong-tong duit, kongsi-kongsi duit, bagi kat kau, kau pergi beli haiwan korban, nama kau. Boleh tak? Boleh lah. Siapa dapat pahala korban tu? Dia lah. Habis itu yang saya ni, kita dapat pahala sedekah lah, pahala bantu dia, pahala apa, bagi duit kat dia. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Kemudian, kalau menurut riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata di zaman Nabi SAW, 1 bahagian kambing ataupun 1 bahagian lembu ataupun 1 bahagian unta boleh dimasukkan 1 nama untuk ahli keluarga, ketua keluarga, dan ketua keluarga boleh niatkan pahalanya untuk dia dan semua ahli keluarga yang berada di bawah tanggungan dia. Maksudnya kalau tuan-tuan ambil kambing seekor, boleh niat untuk tuan, pahalanya tu niat untuk saya dan untuk isteri saya dan anak-anak saya yang berada di bawah tanggungan saya, boleh. Selagi mana mereka itu duduk dalam rumah yang sama dan berada di bawah nafkah yang sama, dibenarkan. Jadi sebab itu kita jangan salah faham. Kadang-kadang orang kita tak nak buat korban ni sebab dia kata, takkan saya nak masuk nama saya seorang je, isteri saya pun nak kena ada 1 bahagian, anak saya dah ada 10 orang nak kena letak 1 bahagian. Tak semestinya. Boleh 1 bahagian untuk 1 keluarga, dibenarkan, supaya syiar ibadat korban ini terlaksana. Jadi dan korban ni pula dia bukan sekali buat seumur hidup. Sebab ada orang kata, saya dah korban dah, alhamdulillah, tahun depan kita tak korban ke? Tahun lepas dah buat dah, tahun lepas dah buat, sudahlah. Setahun, orang kata apa, sekali seumur hidup. Tak, dia bukan macam haji kan. Haji pun boleh buat ulang-ulang kali, cuma yang dituntut cuma sekali lah. Haji Islam tu, Hajjatul Islam tu. Tapi kalau nak buat secara sunat, kemudian jika ada peluang, boleh. Bukan kata boleh, bahkan mendapat pahala. Begitu jugalah pensyariatan korban, dia adalah sunat muakkad. Kalau boleh buat tiap tahun, buat tiap tahun, kerana ia adalah sunat muakkad. Jadi buatlah setiap tahun kalau ada kemampuan. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah, cuma ulama beza pendapat ni kata-kata Nabi ke kata-kata Abu Hurairah, tapi dia tetap sahih, sama ada daripada Nabi atau Abu Hurairah. Sebenarnya kalau ikut penilaian, dia adalah kata-kata Abu Hurairah. Abu Hurairah sangat tegas, dia kata, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna masjidana hadha. Sesiapa yang ada kemampuan, keluasan rezeki, tetapi tidak melaksanakan korban, jangan dekati masjid kami.
Maksudnya benda tu serius lah. Sebab itu para ulama kata, ada yang kata wajib. Jadi geng-geng Bangladesh, geng-geng India Muslim, dia orang ni memang serius lah, tak buat tabungan tu. Sebenarnya haiwan korban ni, duit korban ni kalau kita kumpul daripada awal, insya-Allah setiap tahun kita boleh buat. Jadi buatlah. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan korban di luar negara. Kan? Dia jadi fenomena juga zaman ni. Ni saya nak cerita pengalaman saya lah. Adalah seorang, 2-3 orang sahabat ni datang jumpa saya. Dia datang jumpa saya, dia kata, Dr. Rora, dia kata, kami ni datang daripada satu company. Satu company, saya kenal lah pemilik company tu, memang sahabat saya lah. Kami ni nak buat khidmat korban luar negara. Jadi kami nak Dr. Rora jadi penasihat kami. Saya kata, saya nak nasihat apa? Pertama, nasihat dari sudut hukum hakam lah. Yang kedua, kami nak guna muka sikit lah. Saya ni tak pandai berniaga, tapi orang suka guna muka saya untuk berniaga. Tapi saya tak gaya. Saya kata gini, kalau nak saya jadi penasihat company ni, you jangan buat korban luar negara je lah. You buatlah korban dalam negara juga. Kalau korban luar negara saja, sedangkan dalam negara orang tak buat, apa jadi? Syiah dalam negara tak hidup. Jadi dia orang ni pun balik. Dia orang balik, okey doktor tak apa, kami balik. Balik lepas tu beberapa bulan, lama juga dia datang balik jumpa saya. Dia kata, kami dah ada kandang dekat Ijuk. Saya dah pergi dah tengok kandang. Memang banyak ekor jugalah lembu dia tu. So dia ambil challenge lah. So dia kata, kami dah buat dah. Dalam negara kami buat, luar negara pun kami buat. Saya kata, kalau macam ni boleh. Dan kalau orang tanya, kena bagi tahu. Dalam negara pun ada, luar negara pun ada. Jadi kalau tanya pada saya, korban dalam negara bagus ke luar negara, dah tentu dalam negara bagus. Sebab dalam negara kita nak wujudkan syiar tu. Kalau boleh dengan tangan sendiri lagi bagus. Cuma tak semua orang berkemampuan macam kita. Siapa yang boleh korban dalam negara, campur luar negara, lagi bagus. Sebab sebahagian negara Afrika ni susah nak dapat daging. India susah nak dapat, bukan kata daging tak ada, tapi mahal. Dia pun tak mampu, miskin kan. Kalau mampu buat dalam negara pun buat, luar negara pun buat. Kalau tak mampu buat dalam negara, tak mampu juga, daripada tak buat langsung, buatlah luar negara. Kerana harganya lebih murah. Tapi kena pastikan, bila kita nak pilih mana-mana company untuk laksanakan, first kita kena pastikan akad dia jelas. Kerana kita ni nak wakilkan orang, nak wakilkan company, maka kita kena fahami akad dulu. Dia guna akad apa? Kalau guna akad wakalah, akad perwakilan, dia kena nyatakan upah dia berapa. Kan, dia kena nyatakan upah dia berapa, baru jadi akad wakil. Kalau wakil semata-mata lah. So company beli haiwan korban yang diwakilkan kepada dia dengan harga sekian, upahnya sekian. Kalau ada lebihan daripada apa yang dibayar, kembali kepada syarikat. Kena sebut satu-satu. Itu kalau akad wakalah. Ada satu lagi kategori dipanggil akad salam dan wakalah. Apa itu akad salam? Akad salam ni akad tempah. Kalau tempah, yang ni dalam hadis Nabi SAW kata, siapa-siapa nak guna akad tempah, first dia kena bayar secara penuh. Yang kedua, dia kena nyatakan range berat. Berat haiwan tu berapa dan satu bahagian berapa. Kalau range dia banyak ni, harganya banyak ni, kena bagi tahu. Dan penyerahannya bila? Dia kena nyatakan serahan tu. Lepas tu barulah guna akad wakil. Dia mewakilkan company untuk menerima serahan haiwan, uruskan penyembelihan, uruskan pembahagian. Jadi sebab itu akad kena jelas. Jadi saya sebut juga pada company tu, yang saya jadi penasihat tu, saya kata, saya cadang guna akad salam dan wakil, pergi jumpa pakar muamalat.
kami jumpalah pakar muamalat, 2 orang, dia tengok akad dia betul-betul kan, then dia approve. Jadi akad ni penting, sebab takut akad tak jelas, jual beli jadi tak sah, sedangkan kita nak buat ibadat. Wallahu a'lam. Okey, soalan yang seterusnya doktor, boleh ataupun tidak kita menggabungkan orang panggil apa, ibadah akikah dengan korban? Mungkin doktor boleh bagi pandangan sedikit. Okey, gabungkan akikah dengan korban. Gabung ni ada 2 makna. Satu, kita beli 2 bahagian lembu, 1 bahagian untuk korban, 1 bahagian untuk akikah. Boleh ke tak boleh? Boleh lah kan, boleh lah, sebab dia ada 7 bahagian, kita ambil 2 bahagian, 1 bahagian akikah, 1 bahagian lembu. Menurut majoriti ulama boleh. Tapi ada satu pandangan dalam mazhab Hambali, dia kata akikah ni dengan kambing ya, bukan dengan lembu, bukan dengan unta. Sebab dia kata Nabi kalau akikah dengan kambing sahaja. Tapi majoriti ulama kiaskan, mereka kata lembu pun boleh ambil 1 bahagian, kerana dua-dua masuk dalam bab sembelihan. Jadi kalau tuan-tuan nak keluar daripada khilaf, ambillah akikah tu kambing. Tapi kalau dia kata tak mampu Ustaz, saya nak ambil juga 1 bahagian lembu, silakan. Kerana ada ulama yang menyatakan demikian, iaitu antaranya mazhab Syafi'i, dia kata boleh akikah 1 bahagian lembu, boleh. Tapi kalau dia ambil 1 bahagian, 1 bahagian itulah korban, 1 bahagian itulah akikah, boleh ke tak boleh? Sekali lagi ulama berbeza pendapat, sebab dua-dua ibadat ni ibadat yang berbeza. Korban disyariatkan ketika hari tertentu, iaitu hari raya Idul Adha dan juga hari raya Tasyrik. Manakala akikah pula disyariatkan ketika mana menerima kelahiran baru. Jadi sebabnya berbeza. Oleh kerana itu ulama berbeza pendapat. Sebahagian kata dibenarkan, boleh sekalikan, gabungkan. Seperti mana ulama yang membenarkan gabungan di antara qada Ramadan dengan puasa 6. Dia orang kata boleh gabung. Tetapi wallahu a'lam, saya berkecenderungan tidak boleh digabung, kerana kedua-duanya berbeza. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak taklid kepada pendapat yang kata boleh gabung, saya nak gabung juga Ustaz, kalau ada kemampuan tak payahlah gabung, janganlah berkira sangat kan. Kalau dia memang tak mampu, nak taklid kepada pendapat yang kata boleh gabung, tak ada masalah, kita tak bantah lah. Kerana ada ulama yang menyatakan demikian. Walaupun saya mengatakan dibezakanlah di antara keduanya, itu lebih baik, kerana kedua-duanya mempunyai sebab pensyariatan yang berbeza. Tapi kalau ditanya kita, mana utama lagi, akikah ke korban? Mana yang lagi utama? Saya Ustaz ada duit 1 bahagian je yang saya boleh buat, saya nak akikah ke saya nak korban? Kalau ikut hukum dua-duanya sunat muakkad. Tapi kemungkinan kalau tanya pada saya, tengok yang mana sampai dulu. Sebab kita tak tahu kita nak hidup lama lagi ke tidak kan. Kalau dapat anak dulu, kekahlah dulu. Hari ke-7 dah sampai, kekah dulu lah. Dan kita pun tak tahu rezeki akan datang macam mana kan. Mungkin bila sampai hari raya haji, datang pula rezeki lain, bos pula bagi bonus, dan kita boleh buat dua-dua serentak kan. Jadi tengok mana yang sampai dulu kita laksanakan, kerana kedua-duanya adalah sunat muakkad. Wallahu a'lam. Okey, baik, kita bagi peluang laluan kepada azan sebelum kita teruskan dialog kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan kepada soalan yang terakhir yang ingin kita ajukan kepada yang berbahagia Profesor Madya Doktor sebelum kita buka sesi soal jawab dalam kalangan jemaah sekalian. Jadi berkaitan dengan korban, saya kira hampir jelas berkaitan dengan hukum fiqhnya, daripada pensyariatan korban sampailah berlakunya korban, termasuk dengan pengagihan korban ataupun tulang korban itu sendiri diuruskan. Jadi insya-Allah kita akan menempuh ataupun kita akan menyambut Aidil Adha yang akan berkunjung tak lama lagi. Dan di sini doktor ingin saya ajukan soalan, apakah ciri-ciri korban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin doktor boleh bagi sedikit pencerahan kepada kita semua. Baik, bila kita belajar bab fiqh, fiqh ni berkaitan dengan hukum hakam, ada rukunnya, ada syaratnya. Jadi apabila ibadat itu nak dilaksanakan dan nak dihukum sebagai sah, ia perlu patuh kepada rukun dan syarat. Kan, macam syarat korban ni, dia mesti datang daripada binatang ataupun haiwan yang saya sebut tadilah. Dia mesti datang daripada haiwan seperti unta, lembu, kambing, dan juga dia punya umur juga dinyatakan secara terperinci oleh hadis Nabi SAW. Kemudian mesti disembelih waktu yang telah ditetapkan, iaitu waktu hari raya haji lepas salat raya sehingga hari tasyrik yang terakhir, iaitu bila masuk maghrib habislah, kerana hari dalam Islam ni bermula pada waktu maghrib. Sebab perkiraan kita ni, tahun kita berkira menggunakan bulan. Jadi sebab itu maghrib aja masuk hari baru. Okey. Kemudian kita mesti nak sembelih tu disyaratkan untuk kita bersedekah sedikit. Kalau kata kita makan semua, kita kena ganti balik. Beli daging kan, belilah sekilo ke setengah kilo ke, bagi balik pada orang miskin sebagai ganti, sebab kita dah makan semua. Ya? Yang lain tu boleh makan, boleh bahagi hadiah pada orang-orang yang kita nak. Kemudian mesti haiwan korban tu milik kita lah. Jangan pergi sembelih orang lain punya. Saya tengok geram je ustaz, saya sembelih buat korban untuk saya, beli belum lagi, jadi wakil orang pun tidak. Jadi janganlah. Okey, bila dah selesai semua ni, cukup rukun dan syarat ni, maka korban kita tu dinilai sebagai sah. Tapi adakah di sana ada talazum? Adakah di sana kemestian bila sah ibadat diterima? Jawapannya tidak. Jawapannya tak semestinya ibadat yang sah tu diterima.
Berapa ramai orang yang salat cukup rukunnya, cukup syaratnya, tetapi Allah Ta'ala tak terima kerana adanya unsur riak. Berapa ramai di kalangan orang yang buat ibadat elok nampak pada zahirnya tetapi tidak memberi manfaat dari sudut pahala, disebabkan apa? Disebabkan dia ada niat yang tidak betul, riak. Jadi sebab itu bila kita nak berkorban ni, pastikanlah tuan-tuan, ibadat yang kita lakukan itu adalah ibadat didasari dengan taqwa, bukan didasari dengan sifat berbangga-bangga, bukan didasari dengan sifat menunjuk-nunjuk. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, iaitu yang sampai kepada Allah Ta'ala itu bukannya daging, yang sampai kepada Allah Ta'ala itu bukannya darah, tetapi yang sampai itu adalah sifat taqwa yang ada pada kamu. Jadi sebab itu, nak jadikan ibadat korban kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena ada sifat taqwa. Dan macam mana tandanya? Tandanya kita kena tengok diri sendiri ya. Kan? Waktu kita laksanakan korban ni, kita makin tunduk ataupun kita makin sombong. Jadi itu kita kena nilai balik diri kita lah. Ada tak sifat kedekut lagi pada diri kita? Nak bagi sebahagian pada orang miskin pun kalau masih berkira-kira, maka kita kena nilai balik dah diri kita. Kita buat ibadah korban ni betul ke nak tunjuk perasaan syukur pada Allah, ataupun sekadar hanya ritual kerana orang lain buat maka kita pun buat. Jadi kita kena jauhkan dirilah dalam masalah seperti ini. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, panjang lebar yang berbahagia Profesor Mahdi Doktor kongsikan dengan kita, dan sama-sama kita mengambil iktibar. Yang penting jaga niat kita. Mudah-mudahan kita buat amal korban kita dengan penuh keikhlasan, dan elakkanlah sama sekali perasaan riak, menunjuk-nunjuk. Benar kita buat amal korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sikap menunjuk-nunjuk, bangga diri, bongkak diri sama satu sama lain adalah amat tidak digalakkan dalam Islam. Dan sama-samalah kita menjadi seorang yang pemurah tuan-tuan. Jangan kita dapat daging korban, kita pekin, bubuh dalam peti, bawa balik, bubuh dalam peti tanpa bertimbun. Jadi kita telah menafikan hak orang yang sepatutnya mendapat daging korban tersebut. Jadi insya-Allah kita akan buka persoalan memenangkan masa pun orang panggil apa kalau waktu darurat ni, darurat. Kita akan buka satu soalan untuk muslimin dan satu soalan untuk muslimat. Mungkin ada yang nak ajukan soalan, boleh angkat tangan dan ajukan soalan terus kepada yang berbahagia Profesor Mahdi Doktor. Okey, ada soalan? Saya soalan soalan tu, ada persoalan daripada rakan bertanya, boleh tak kita buat korban menggunakan duit pinjaman bank ataupun mana-mana agensi lah untuk melaksanakan korban. Duit sendiri tak ada, tapi kita buat pinjaman. Itu saja. Baik, kita nak pinjam duit, nak buat korban, dia katakan. Okey. Pertamanya kena tahulah bila kita pinjam bank ni, dia ada akad yang halal, ada akad yang haram. Jadi kalau nak pinjam duit, pastikan kita ambil produk yang halal lah, daripada perbankan Islam lah, bukan daripada perbankan konvensional. Okey, pergilah mana-mana yang ada perbankan Islam. Tapi kalau tengok diri kita, kalau kita buat orang kata apa, pembiayaan ataupun kita buat financing tu, kita mampu bayar kan. Cuma kita kata kita tak ada cash, tapi akan datang akan ada. Tapi saya nak rebut juga peluang korban ni, maka tidak ada masalah dalam masalah ni, boleh ya. Tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Ya, puasa Arafah. Haji tanya tentang puasa Arafah. Puasa Arafah disunatkan berdasarkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menggalakkan kita berpuasa Arafah, kecuali bagi orang yang mengerjakan haji. Orang yang mengerjakan haji tidak digalakkan untuk berpuasa Arafah kerana mereka perlu tenaga untuk berdoa di padang Arafah.
Tetapi selain daripada orang yang mengerjakan haji, maka digalakkan, disunatkan mereka untuk berpuasa Arafah pada 9 hari bulan Zulhijjah. Tapi sebenarnya bukan 9 Zulhijjah saja yang sunat. 9 Zulhijjah tu secara spesifik. Tetapi sebelum daripada itu, bermula daripada 1 Zulhijjah pun kita dah digalakkan untuk memperbanyakkan ibadat. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr, atau kama qala. Dalam hadis Nabi kata tidak ada hari-hari yang amal saleh padanya Allah Ta'ala lebih suka berbanding daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi kita puasa kalau boleh 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, kalau tak mampu penuh pun perbanyakkan. Kerana puasa tu termasuklah amal saleh, termasuk juga banyakkan bersedekah kan. Dan yang paling penting sekali sebelum saya lupa, bagi orang yang nak melaksanakan ibadah korban masuk 1 hari bulan Zulhijjah, maka jangan potong apa-apa kuku ataupun apa-apa bulu ataupun rambut bagi mereka yang masuk nama untuk berkorban, sebab Nabi SAW melarangnya. Ulama beza pendapat, Hanbali kata haram, manakala majoriti ulama kata makruh. Sebab Nabi SAW larang. Larangan tu bersifat haram ke makruh? Majoriti kata makruh. Dan inilah pendapat yang tepat, makruh. Jadi kalau kita nak korban, masuk nama dah, bermula 1 Zulhijjah, janganlah kita, tak perlulah kita untuk potong apa-apa kuku ataupun bulu ataupun rambut, sehinggalah haiwan korban kita disembelih. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya semua anggota yang ada kat badan kita ni menyaksikan penyembelihan korban itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okey, baik, persoalan daripada muslimin dah selesai. Muslimat ada persoalan ke? Kalau dalam kiraan 3 tak ada soalan tu, kiranya insya-Allah tak ada soalan lah, faham semualah tu. Kan? Dan boleh buat korban lah. Tak nampak yang angkat tangan. Jadi insya-Allah saya kira sampai di sini dulu diskusi ilmiah kita berkaitan dengan ibadah korban, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sama-samalah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau boleh masing-masing tanam azam, tanam niat untuk kita tunaikan korban pada tahun ini insya-Allah. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berada di masjid pada malam ini berdiskusi ilmiah bersama-sama pun akan dikira sebagai amalan baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tangguhkan diskusi kita ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.